Okay, self practice 7.1a. Question number 1. This is the answer. Okay, this is Nitya's answer. Number 2. Teacher, I have a question. Teacher? Yeah. Just now for the class, right? Why do we have to start with 0 and not 1? Kalau you start with 1, dia punya size of class interval tu dah tak sama. Kan, 10 to 19, the class interval is 10. Kalau you start dengan 1, dia dah jadi 9. Okay tak? No. Okay, macam ni sekejap Boleh conteng tak? Sebab tadi kelas tadi tak boleh conteng. Cuba Okay, setiap size kelas ni dia mesti sama. 10 to 19, dia punya size dia 10. Okay, 20 to 29 also 10. Kalau you buat here 1 to 9. Then teacher, why need 1 to 10 for instead of 0? Okay. Tak dengar sebab mungkin I punya internet. I tak dengar tadi. No, I Okay. said, what if you put 1 to 10? Oh, 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10 then 11 to 19 macam tu lah. Maksud you? Yes. Okay. Yes. Sekejap kenapa Sekejap. The data below shows the time taken by 50 people. Okay. I'm not sure lah. Sebab ni tak bagi kan. Ni you buat sendiri. Maksudnya, okay, maksudnya Dania buat 1 to 10. Then 11 to 20. Until here 39 to 39, betul tak? Ke 41. 41 to 50. You buat macam tu Sebab yang ni tak diberi kan. Yang ni you reka sendiri. I pun tak tengok ni. I terus ambil jawapan je. Sekejap Sebab selalunya yang ni kita tak buat. Yang ni dah ada dah. Biasanya dalam exam lah dah ada. So rasanya sebab kat sini pun memang tak ada zero. Kalau you tengok kat data ni kan tak ada value zero. Tapi 1 ada. That's why mungkin you start dengan 1 kan. Yang ni I tak sure, so I takut nak jawab. Sebab takut lagi jawab salah. So bagi I tanya dulu dengan guru lain. Boleh tak Dania? Okay, teacher. Nanti I tanya dengan Puan Azrina dulu. Okay. Sebab dia lagi terror, so I tanya dia dulu. I rasa tak ada masalah. Boleh je sebab asalkan kelas dia tu sama. Cuma ni sebab ni jawapan belakang. Selalunya kita tak pernah buat benda ni. Selalunya dia memang akan bagi ataupun dia akan bagi satu yang pertama tu dan kita sambung. Okay, nanti I tanya Cikgu. Ya. Dekat frekuensi untuk kelas 30 to 39. 30 to 39, okay. Yang soalan jawapan belakang tu 10 tapi Nitya punya 8.
Oh, tak perasan cikgu. Tajam mata Got 10, right? Zainah. 10 right? Yeah, got 10. Okey, total ni berapa? 10. Ada 10 cikgu. 110. 10. Yang untuk Tak 30 total frekuensi. Sekejap macam ada orang nak masuk. Total frekuensi berapa? 50. 50. 50. Okey, yang maksudnya kalau total ni memang 50 lah. Yes. 7 plus If the Oh. thing is 10, then it's altogether 50. Maksudnya Nitya punya salah, cikgu tak perasan. Okey, Nitya nanti betulkan ya. Ni cikgu tak perasan, tajam mata Zainah. Tapi kalau dalam exam kita tak tanda macam ni. Kita akan tanda macam ni. Macam tu. Ni cikgu tak tanda betul lah ni. Tak tengok betul. Cikgu tengok macam betul je. Okey, terus letak betul. Jangan ikut ya, perangai tu tak bagus. Tapi bila dalam exam memang betul-betul check lah. Ni latihan kan. Tak perasan pula. Okey, tips dia untuk yang lain-lain juga. You kira total ni. Total ni sama tak dengan bilangan data ni. Kalau sama maksudnya betul lah you punya frekuensi ni. Kalau tak sama, contoh macam ni kan, mungkin dia akan jadi 48 kot. Kat sini nanti perasan lah, ada lagi 2 tak letak. Lepas tu boleh tengok balik. Sebab dia punya data ni banyak. Yang soalan exam memang biasanya dia akan bagi macam ni. Dalam petak macam ni. Dan biasanya ini telah diberi. Kalau dia tak bagi pun, dia bagi 1-2 supaya kita boleh lengkapkan yang lain. Tak pernah lagi tak bagi langsung lah. Nanti cikgu tanya ya soalan Dania tu. Okey, soalan 2. Dia nak midpoint, lower, bla-bla ni. Okey, inilah dia. Ni jawapan Nitya. Cuba tengok betul tak, cikgu nampak macam betul je. Mungkinlah tak berapa perasan ke. Boleh tolong cek juga untuk kawan. Cuma untuk Nitya ni first dia buat dulu class interval. Ada kolom class interval, ada kolom frekuensi. Baru buat yang lain. Sebenarnya lagi baguslah, senang nak nampak kan. Untuk cumulative frekuensi ni sama, ini tambah. Okey. Sepatutnya betul lah, ni graf yang lain. Total ni mesti sama dengan total frekuensi. Tak nampak dah. Okay, soalan 2 okey? Ada soalan? Tak cikgu. Okey. Soalan 3. Lukis histogram dengan frekuensi. Jangan lupa kosong ni. So Y, kalau biasa dalam exam dia akan tanda Y axis tu dia tengok scale betul tak seperti yang diminta dalam soalan. Soalan by using a scale of 2 cm to 1 hour for the horizontal, maksudnya untuk X axis, and 2 cm to 20 worker. Dia akan check kat sini. Sebab kadang-kadang pelajar akan buat silap, dia akan kadang-kadang ada pelajar yang buat silap, contohlah dia buat 10, 20, 30, 40 contoh tak ikut scale kan. Markah untuk scale tak ada. Tapi markah untuk bacat ni, bacat pula, histogram, kalau dia buat ikut frekuensi yang dia buat tu betul, dia akan ada satu markah. Maksudnya walaupun 4 markah dia tak potong lah 4 markah terus. Tapi dia akan efek lah, markah tu akan jadi bawah daripada 2 atau 1 je markah dia takkan jadi full mark. Walaupun scale tu, walaupun histogram ni lukis dengan betul. Scale salah,
potong 2 markah sebab dia bagi kat sini juga. Dekat x-axis ni. X-axis mesti betul. Okey, untuk histogram atau frekuensi poligon, macam kalau tengok dekat jawapan belakang, dia letak upper boundary dengan lower boundary, upper boundary. Lepas tu yang ni sebenarnya adalah lower boundary untuk yang kedua ni kan. Tapi dalam exam, kalau tak nak letak lower boundary, nak letak midpoint pun boleh. Contoh midpoint dia berapa untuk kelas yang pertama ni? 4.5. 4.5. So you letak kat sini 4.5. Dekat sini, tapi tanda kat sini lah. Sini 5.5. Sini 6.5. Macam tu. Boleh. Untuk frekuensi poligon, you boleh letak midpoint sebagai dia punya x-axis. Untuk histogram, boleh letak midpoint, boleh letak lower upper boundary, macam yang jawapan belakang dengan yang Nitya buat, atau satu lagi boleh letak class interval. Macam mana nak letak class interval? Dekat bar ni buat bracket. Contoh yang ni yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So you boleh letak 8.05 to 9.05. Tiga ni terima untuk x-axis. Untuk histogram. Ni histogram. Kalau frekuensi poligon, midpoint, biasanya midpoint sahaja. Frekuensi poligon letak midpoint. Okey, boleh faham tak? Boleh? Can, teacher. Okey. So graf betul dapat 1 markah. Biasanya dalam exam setakat selama ni lah SPM, tak pernah lagi dalam satu graf lukis 2 graf. Biasanya mesti sama ada histogram sahaja, frekuensi poligon sahaja atau ogive sahaja. Ni sebab latihan ni disuruh lukis dua-dua lah. Ni soalan SPM lah ni. Adik. Soalan SPM, satu ni je. Macam soalan ni dia guna midpoint. Kan, ini adalah midpoint. So kalau untuk frekuensi poligon sahaja mesti guna midpoint. Mesti guna midpoint. Yang ni tak bahas sendiri. If like in the answer, the textbook one, right? They put 0.45 and 7.45. If I didn't put that, but I marked the point there. So, this one 0.45. Yeah, and 7.45. I didn't label it, but I marked the points at the, Your graph paper. yeah. Dekat table tak ada? Tak ada. Okey, boleh terima sebab biasanya dalam exam table tu dia dah bagi dah. Dan dia dah bagi dah yang kelas interval yang tak masuk tu, yang zero tu. Tapi kalaulah kata keluar macam ni, sebiji soalan macam ni, tapi dalam table you tak letak, dalam graf you letak. Yang dua yang I bulat ni, terima. Okay, thank you, teacher. Okey, habis untuk latihan. Kita masuk kakak. Okey, part tu ni lupa nak betulkan lagi. Tak apalah.
Okay, learning standard compare and interpret the dispersion of two or more sets of group data based on histogram and frequency polygon and hence make conclusion. Okay, kita nak compare and interpret two or more set of group data. Maksudnya kita ada dua data lah. Okay, contoh, belum lagi. How to compare. Okay, when describing a group data, it is important to be able to recognize the shape. Okay, kita nak tengok shape. The distribution shape can be identified through a histogram or frequency polygon. Okay, kalau kita punya histogram tu bentuk macam ni. So ni namanya bell shape. Bell shape, yang ni dalam headmat ada belajar kan, bell shape ni. Okay, kalau dia nampak sekata je, uniform shape. Dia maksud lah ni. Ini dalam kategori symmetric histogram. Yang ni skewed histogram. Right skewed condong ke kanan and left skewed condong ke kiri. Condong ke kiri, condong ke kanan. Okay, ini kategori skewed histogram. Okay. Example 5, the diagram below show the histogram is representing the time taken by 25 swimmer to complete two different event. Ni backstroke, yang ni freestyle. Kalau tengok yang graph backstroke ni dia bentuk bell shape. Yang ni bentuk uniform. Uniform shape. So soalan dia, state the distribution shape of the histogram for the two events. Okay, so kita boleh jawab lah. Yang histogram untuk backstroke ni adalah bell shape. Yang freestyle ni bentuk uniform. Ini cara you compare and interpret two or more histogram. Kita compare dengan dua. So soalan kedua, apa tadi? Which event has a wider dispersion of the time taken? Give your reason. So kita boleh kata backstroke event has a wider dispersion because the difference of the time record is larger. That is 30 second. 102 minus 72. Okay, tengok dia punya masa tu kan. Masa dia tu ada perbezaan yang sangat ketara. So ni kita panggil dia wider dispersion lah. Teacher, why is it 102 minus 72? 102 tu adalah dia punya midpoint untuk yang last ni tolak dengan midpoint yang Oh, the first one. first ni. Okay. So masa dia, sebab masa dia kita kira dekat midpoint ni. Midpoint beza masa tu tinggi lah. Maksudnya ada swimmer yang boleh habiskan 100 meter tu cepat masa dia. Kan ada yang lambat. So ni kita panggil dia, ini adalah wider dispersion lah. Kalau yang freestyle ni, masa tamat dia tu singkat. Maksudnya lebih kurang je. Maksudnya mungkin freestyle ni senang kot. Ramai swimmer yang tak tahulah sebab I bukan swimmer. Mungkin freestyle ni senang. So cepatlah habis masa dia dan sekata ramai yang sampai habis cepat masa dia tu. Macam ni kan. Nampak tak I punya mouse ni? Ni 6 swimmer. So dia banyak lah. So ni yang wider lah. Soalan C apa dia tah? Between, okay, which event did the swimmer perform better? So mana satu? So kita boleh kata yang ni lah, yang freestyle ni. Sebab most of the swimmer record a better time. Soalan ni tak pernah keluar lagi. So ini benda baru dalam KSSM. Selama ni kalau soalan SPM dia hanya suruh lukis je. Lukis histogram ke, frekuensi polygon ke atau ogive. Tapi tak pernah lagi dia suruh compare and interpret ni. Manalah tahu kan nanti keluar. Atau mungkin boleh keluar dekat paper 1.
atau keluar dekat paper tu bahagian A atau B. Sebab biasanya kalau SPM dulu-dulu, ini memang akan keluar, confirm keluar dekat bahagian B. Sebab yang you punya batch ni, mana-mana topik boleh keluar dekat mana-mana nombor soalan. Okay, next. Example 6. Ini ada dua graf dalam satu graf yang sama. The frequency polygon below show the selling price of the houses that were sold into different area in the last 6 months. So area A yang warna merah, area B yang blue color. So state the distribution shape in the two area. Kalau tengok lebih kurang sahaja. So the distribution shape, okay, skew to the right, whereas dia lebih kurang bentuk, cuma dia punya skew tu. Satu A tu skew to the right, yang B skew to the left. Compare the dispersion. Kalau nak compare, dia lebih kurang sama. Approximately the same. Walaupun bentuk dia berbeza, tapi dia lebih kurang sama sebab satu ke kanan, satu ke kiri. Soalan ketiga, in your opinion, which area represent an urban area and which area represent a rural area? So area A represent kawasan pedalaman because most of the selling prices are lower daripada kawasan bandar. Harganya lebih tinggi. So kalau tengok graf tadi, harga yang warna merah ni harganya lebih rendah. Yang biru ni harga dia lebih tinggi. So lebih tinggi tu kawasan bandar lah. Habis dah. So this is your homework, self-practice 7.1b. Okay, that's all. Ada soalan sebelum kita end our class? Hari ni kita interpret sahaja. Okay, soalan macam biasa. Up to you, nak salin boleh, tak nak salin pun boleh. Kalau tak nak salin, terus tulis jawapan je lah. Okay. Ada soalan lain?